Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR minggu yang ke-17. Pendidikan Islam pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah, topiknya air dalam kehidupan. Ustazah harap awak semua sudah bersedia untuk belajar. Jom kita tengok dan teliti satu persatu. Awak semua juga boleh merujuk buku teks pendidikan Islam bermula dari muka surat 88. Di sini terdapat murid-murid yang sedang melihat mural di dinding sekolah dan ada seorang perempuan sedang berbual dengan kawannya. Jom kita tengok dialog yang dibualkan oleh mereka. Kawan-kawan, air mutlak digunakan untuk mandi, berwuduk dan menghilangkan najis. Ia juga boleh digunakan untuk membasuh dan memasak. Baiklah, di sini Ustazah keluarkan jenis-jenis air mutlak yang terdapat di mural dinding sekolah tersebut. Yang pertama, air sungai. Yang kedua, air perigi. Ketiga, air mata air. Keempat, air embun. Kelima, air laut. Keenam, air salji. Ketujuh, air hujan. Semua dapat hafal ketujuh-tujuh jenis air mutlak ini? Senang sahaja. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan jenis-jenis air yang ada 7. Sekarang kita tengok bahagian air pula. Bahagian air terdapat 5 bahagian. Yang pertama, air mutlak. Kedua, air musyammas. Ketiga, air mustakmal. Keempat, air muqayyad. Dan yang kelima, air mutanajjis. Di muka surat 89 dan 90, kita akan lihat penerangannya dengan lebih jelas. Pertama, air mutlak. Air mutlak bermaksud air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Kedua, air musyammas. Air musyammas bermaksud air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya pada tubuh badan kerana boleh memudaratkan. Ketiga pula, air mustakmal. Air mustakmal bermaksud air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang dari 2 kolah serta tidak merubah salah satu sifat air, bermaksud dari segi bau, warna dan rasa. Cuba tengok di gambar yang telah diberikan. Di situ menunjukkan seseorang sedang mengambil wuduk. Kemudian airnya mengalir ke dalam baldi. Air yang di dalam baldi tersebutlah yang dinamakan air mustakmal. Mudah je kan nak faham? Jom kita tengok bahagian air yang seterusnya. Bahagian air yang keempat pula ialah air muqayyad. Air muqayyad bermaksud air tersebut mengubah warna, bau atau rasa. Ia juga mengubah nama air seperti air kopi dan air sabun. Ada juga contoh lain, air sirap, air lemon dan sebagainya. Bahagian air yang terakhir sekali iaitu bahagian yang kelima di sini ialah air mutanajjis. Air mutanajjis ialah air yang kurang 2 kolah yang telah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak merubah sifat air, ataupun air tersebut lebih dari 2 kolah yang dimasuki najis ke dalamnya dan merubah sifat air.
Jom kita tengok di sebelah bawah iaitu baca dan amalkan. Adab menggunakan air. Kita sebagai orang Islam dituntut untuk beradab dalam apa sahaja yang kita buat. Yang pertama, menutup paip selepas digunakan. Kedua, menggunakan air mengikut keperluan. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Kita perlu amalkan ya. Secara ringkasnya untuk kita faham berkenaan dengan topik air dalam kehidupan ini, air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas, tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh kerana boleh memudaratkan. Ustazah ulang lagi sekali, bahagian-bahagian air terdapat 5 bahagian. Di sini Ustazah tetapkan warna-warnanya, terdapat 3 warna. Warna hijau untuk suci dan menyucikan, warna kuning suci tetapi tidak menyucikan, manakala warna merah tidak suci dan tidak menyucikan. Seperti lampu isyarat. Jom kita tengok satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama, lampu isyarat yang berwarna hijau untuk suci dan menyucikan. Air tersebut suci dan juga boleh dijadikan untuk berwuduk, mandi dan sebagainya. Contohnya air mutlak dan air musyammas. Tetapi Ustazah ingatkan lagi sekali, air musyammas tidak boleh digunakan pada badan kerana boleh memudaratkan. Selagi kita ada air mutlak yang biasa, kita perlu gunakan air mutlak. Okey? Lampu isyarat berwarna kuning pula untuk suci tetapi tidak menyucikan, seperti air mustakmal dan air muqayyad. Air-air tersebut suci sekiranya kita gunakan untuk membasuh kereta contohnya, tetapi kita tidak boleh menggunakannya untuk berwuduk atau mandi wajib kerana air tersebut telah berubah satu sifatnya dari segi bau, warna dan rasa. Sekiranya kita nak berwuduk ataupun mandi wajib, perlu gunakan air mutlak macam yang Ustazah dah terangkan tadi. Yang terakhir sekali, semestinya lampu isyarat yang berwarna merah Ustazah gunakan untuk tidak suci dan tidak menyucikan, seperti air mutanajis. Kerana air mutanajis sudah tentu air yang telah mengandungi najis. Sebab itulah dia tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah. Macam mana? Senang je kan topik air dalam kehidupan? Jom kita refresh semula apa yang kita belajar pada hari ini. Di awal tadi, kita belajar berkenaan dengan 7 jenis air mutlak. Kemudian kita tengok 5 bahagian air. Selepas itu, Ustazah ada gunakan lampu isyarat supaya awak mudah ingat dan mudah faham berkenaan dengan air yang suci, air yang tidak suci ataupun yang tidak boleh menyucikan. Kalau masih lagi kurang faham, boleh tengok semula. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.